Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid tahapan 3. Waalaikumsalam. Tiga cerdik dan cerdik. Waalaikumsalam. Okay, cikgu harap semua murid berada dalam keadaan yang baik selepas kita bercuti selama 1 minggu. Okey, dan saya dimaklumkan ada seorang rasanya murid 3 cerdik yang dijangkiti COVID-19. Jadi kita doakanlah semua sahabat kita dan juga sesiapa sahaja yang telah dijangkiti COVID-19 ni dapat sembuh dengan lebih cepatlah dan baik. Okey, jadi hari ini kita akan terus sambung kepada topik yang topik pembelajaran kita. Kita dah masuk kepada tajuk akhir ketumpatan. Okey. Kejap ya. Okey. Okey, kita dah masuk kepada tajuk yang terakhir untuk tajuk ketumpatan iaitu aplikasi ketumpatan. Okay, aplikasi ketumpatan ni, aplikasi maksudnya macam mana kita nak gunakan ketumpatan, ilmu ketumpatan yang kita dah belajar. Timbul, tenggelam, okay, menjadikan air lebih tumpat, kenapa sesuatu objek itu tenggelam. Okay, kita nak gunakan ilmu yang awak dah pelajari tentang ketumpatan dalam kehidupan seharian. Okay, sebenarnya dalam kehidupan seharian kita hari-hari, okay, banyak peristiwa ketumpatan yang berlaku lah dalam kehidupan kita. Cuma kita tak tahu ataupun kita tidak sedar. Okey. Untuk hasil pembelajaran pada hari ini, murid dapat menjelaskan pemerhatian tentang objek atau bahan yang lebih tumpat dan kurang tumpat daripada air. Okey, kita akan gunakan kefahaman kita mengenai ketumpatan pada objek yang berada di sekitar kita. Okey, sebelum kita masuk kepada aplikasi ketumpatan dalam kehidupan seharian, mari kita ingat semula semua perkara yang kita telah pelajari dalam unit 7 ketumpatan. Okey, yang pertama, objek di persekitaran kita ada yang boleh timbul dan ada yang boleh tenggelam. Ini macam eksperimen uji kaji yang awak buat sendiri, yang cikgu minta awak buat sendiri dekat rumah tu. Okay, kita gunakan bahan atau alat yang berada di sekitar kita. Kita guna ubi kentang, kita guna lemon, betul? Itu yang berada dekat sekitar kita. Okay, timbul ialah objek yang berada di permukaan air. Okay, dia berada dekat atas permukaan air. Manakala tenggelam adalah objek yang berada di dasar air. Dia masuk, bila kita masukkan saja objek tu ke dalam air, dia terus ke bawah. Dasar itu maksudnya ke bawah. Okay. Objek yang timbul adalah kurang tumpat daripada air. Okey, dia kurang tumpat daripada air. Manakala objek yang tenggelam, dia lebih tumpat daripada air. Dan ketumpatan setiap objek dan cecair adalah berbeza. Cecair kat sini maksudnya samalah macam minyak. Bila kita masukkan minyak dalam air, minyak akan terapung atau tenggelam? Terapung. Okay, minyak akan terapung. Jadi setiap objek yang berada dekat sekitar kita mempunyai ketumpatan yang berbeza. Okey, lepas tu kita boleh menjadikan air lebih tumpat dengan menambahkan garam atau gula ke dalamnya. Okey.
Contohnya bila kita masukkan buah anggur dia tenggelam. Jadi maksudnya air tu kurang tumpat daripada buah anggur. Jadi kita nak timbulkan semula buah anggur, kita perlu tambahkan gula atau garam sahaja. Jangan tambah lain. Tambah tepung lah. Tak boleh, dia tak jadi Hanya gula dan garam sahaja yang boleh mengubah ketumpatan air. Okey, boleh jadikan air lebih tumpat lah. Okay, ini dua kita sebut dia sebagai benda asing. Benda yang memang tak ada dalam air, kita tambahkan dia supaya dia berubah ketumpatannya. Okey. Jadi kita akan masuk kepada tajuk hari ini, aplikasi ketumpatan dalam kehidupan seharian. Okey, sebelum kita terus kepada isi pembelajaran, cikgu nak tanya apa contoh-contoh bahan ketumpatan yang awak gunakan, yang awak pernah guna dalam kehidupan seharian? Ada tak? Pengalaman dia, cikgu saya pernah guna ni. Bila saya guna, saya timbul. Saya tenggelam bila saya pakai ni. Ada tak sesiapa yang nak kongsikan pengalaman dia? Apa? Pakai apa? Saya. Okey, jadi awak boleh tengok dekat buku teks awak, muka surat 102, aplikasi ketumpatan dalam kehidupan seharian. Okey, buka buku teks. Ini gambar daripada buku teks. Okey. Ini awak boleh tengok kat buku teks supaya lebih jelas gambar dia. Okey, ini adalah gambar kapal dan kapal yang ada sauh. Okey, sauh ni kapal ni kalau dia nak berhenti dekat sesuatu kawasan laut tu, dia perlu turunkan sauh lah untuk sauh tu boleh terbenam ke dasar laut supaya kapal tu tak bergerak lagi. Ini sauh. Kalau tak awak boleh lebih jelas ni, kalau mak awak beli tepung gandum tu ada cap sauh. Inilah cap dia, bentuk dia Setiap kapal mesti ada, kapal laut lah. Okey, kapal dan sauh diperbuat daripada besi. Okey, kapal timbul di permukaan air tetapi sauh tenggelam di dalam air. Kenapa? Kenapa kapal boleh timbul dalam air tapi sauh tenggelam? Padahal dua-dua diperbuat daripada besi. Okay, ada sesiapa yang nak bagi pendapat? Tekan ikon angkat tangan tu Jangan ramai-ramai cakap, cikgu tak dengar lagi. Ikon angkat tangan tu awak tekan, nanti saya akan sebutlah nama awak. Kenapa kapal boleh timbul, sauh tenggelam padahal dua-dua diperbuat daripada besi? Izzatul Aisyah. Kenapa Izzatul Aisyah? Sabar ya, kita bagi seorang-seorang. Nanti cikgu sebut nama seterusnya. Tak ada? Adriana? Kapal ada banyak udara dalam badannya. Okey, dalam kapal ada udara. Sebab tu kapal tu timbul, betul? Okey, tahniah kepada Adriana. Mungkin Adriana dah baca dulu kot, cuti sekolah seminggu dia dah buat pembacaan awal, dia dah cari maklumat. Okey, kapal timbul kerana udara di dalam kapal. Okey, dalam kapal ni ada udara lah. Sebab kan dalam kapal ni ada orang yang duduk. Jadi mestilah ada oksigen sekurang-kurangnya. Okey, menjadikan kapal kurang tumpat daripada air. Okey, dalam kapal ni ada udara. Sebab tu kapal tu dia kurang tumpat daripada air. Manakala sauh tenggelam kerana ia lebih tumpat daripada air. Okey, sauh ni tak ada apa-apalah. Memang dia pepejal betul. Tak ada ruang udara pun dalam sauh. Sebab tu sauh tu bila kita turunkan saja ke dalam laut, dia boleh terus tenggelam, terbenam ke dasar laut. Kalau kapal ni kenapa dia timbul? Sebab ada ruang udara, ada udara dalam kapal. Kenapa ada udara? Sebab ada manusia kan yang menjaga, yang mengawal pergerakan kapal ni. Jadi bila ada manusia dalam kapal, mestilah ada bekalan oksigen lah. Oksigen tu udara. Okey, yang menyebabkan kapal ni boleh terapung dalam air. Okey, yang seterusnya. Okey, bagaimanakah ketumpatan diaplikasikan dalam situasi di atas? Okey, jaket keselamatan perenang. Samalah dengan pelampung yang awak guna bila awak main laut ke, pergi mandi kat waterpark ke. Okey, biasanya awak akan gunakan pelampung, kan?
pakai jaket keselamatan. Okey. Macam mana aplikasi ketumpatan dalam jaket keselamatan ni? Norisha Syafia. Sebab jaket ada ruang udara. Sebab jaket ada ruang udara. Okey, betul lah. Jaket keselamatan atau pelampung bukan ada ruang udara. Kalau ada ruang udara tu air boleh masuk. Dia mengandungi udara. Dalam jaket keselamatan perenang, pelampung yang awak gunakan untuk mandi dalam laut atau water park, semuanya ada udara yang menyebabkan ia kurang tumpat daripada air. Sebab tu kita boleh kita boleh timbul lah dekat dasar air. Kalau tak memang kita tenggelam kalau tanpa bantuan jaket keselamatan perenang ataupun pelampung. Melainkan awak memang pandai berenang, jadi awak boleh aplikasikanlah kemahiran berenang tu. Okey. Jadi jaket keselamatan ni pun dia mengandungi udara. Okey, yang seterusnya. Okey, bagaimanakah ketumpatan diaplikasikan dalam situasi di atas? Okey, sangka ternakan ikan. Pernah nampak sangka ternakan ikan? Okey, biasanya kalau awak pergi yang pernah nampak, okeylah, dia boleh nampak dah bayangan sangka ni. Biasanya dekat kolam-kolam yang besar, dia akan pasang sangka ni. Awak boleh tengok gambar dengan lebih jelas dekat buku teks awak dekat bawah tu. Okey, sangka ni dia dipasang dekat laut ataupun kawasan yang memang orang menternak ikan. Okey, jadi bila pasang sangka ni diperbuat daripada kayu. Okey, jadi bagaimanakah ketumpatan diaplikasikan dalam situasi di atas? Macam mana kita aplikasikan konsep ketumpatan dengan sangka ternakan ikan? Okey, ada sesiapa yang nak bagi pendapat? Awak klik ikon angkat tangan tu ya. Ada tak? Yang pernah nampak ni mesti tahu. Okey, Elina Nashira. Tombiro ni ada udara. Dekat mana yang ada udara? Tombiro. Tong biru. Okey. Okay, sangka ternakan ikan dipasang dengan pelampung. Macam yang Elina kata tu tong biru, sebenarnya dia adalah pelampung. Okay, pelampung ni ada udara lah dalam dia supaya sangka kurang tumpat daripada air. Sebab tu sangka tu boleh timbul. Jadi kalau sangka timbul macam mana ikan nak masuk dalam kat sangka? Dalam sangka tu kita ada pasang jaring lah. Jadi ikan akan terperangkap dekat dalam jaring tu. Okay, sangka ni perlu timbul supaya senanglah kita nak dapat kaut ikan yang dah masuk dalam sangka ni. Okay, yang warna biru ni inilah kita kenal dia sebagai pelampung. Yang membantu sangka supaya dia boleh terapung pada dasar daripada permukaan air. Okey, selain daripada contoh yang cikgu bagi, kapal, jaket keselamatan ataupun pelampung serta sangka ternakan ikan, apa lagi yang menggunakan konsep ketumpatan dalam kehidupan seharian kita? Ada tak? Yang awak pernah buat bagi dia timbul. Okey, kapal selam tahu kapal selam? Tahu. Okey, kapal selam pada sekitar bulan 7 atau bulan 6 hari tu kita digempakan dengan satu berita kapal selam tentera dekat Indonesia dia hilang. Kan bermula dia hilang lah, kemudian telah dijumpai. Okey, kapal selam ni dia dicipta supaya dia dapat selam dalam dasar air, kemudian dia boleh timbul dekat atas permukaan air. Okey, bagaimanakah ketumpatan diaplikasikan dalam kapal selam? Macam mana dia boleh tenggelam dan bila dia nak timbul, dia boleh timbul. Tapi dalam kapal selam tu pun ada orang juga yang mengawal pergerakan kapal selam. Jadi dalam dia memang dah ada udara. Bila ada udara, sepatutnya dia timbul. Tapi dalam masa yang sama, kapal tu boleh tenggelam juga.
Jadi macam mana ketumpatan tu diaplikasikan dalam kapal selam? Okey, kalau yang ada nak bagi pendapat, ramai ni. Cikgu bagi Ismail Raihan lah. Mana Ismail Raihan? Ismail? Di dalam selam ada udara. Okey, dalam kapal selam memang ada udara sebab ada manusia yang duduk dalam tu. Jadi mesti dia ada udara. Okey, bila dia ada udara, dia memang akan timbul lah. Tapi kenapa kapal selam tu pada yang masa sama dia boleh tenggelam juga? Bila kita nak, sebab tu nama dia kapal selam. Bila kita nak masuk ke dasar laut, kapal tu boleh masuk ke dasar laut. Apa yang Ada berlaku? tekanan. Kerana ada tekanan. Okey, Muhammad Wafiq. Tak ada. Adriana? Adriana Batrisha. Ramai ni nak jawab ni. Sebab dia boleh buang dan lepaskan udara. Dia dah betul lah tu, buang dan lepaskan, tapi bukan udara tu. Ahmad Hanif? Kerana kapal lebih tumpat daripada air. Macam mana dia boleh jadi lebih tumpat? Apa yang berlaku kat kapal selam tu? Okey, kapal selam ni sebenarnya dia memanglah ada udara dalam tu sebab dia dikawal oleh manusia. Jadi dia perlu timbul lah. Bila dia berjalan je dekat atas air, dia memang akan timbul. Okay, kemudian kapal ni dia boleh selam lah. Okay, untuk dia tengok musuh kan. Untuk dia kenal pasti musuh supaya musuh tak nampak dia semua. Okay, jadi bila kapal ni selam, dia telah memasukkan air. Okay, dalam kapal tu ada bahagian yang bila dia buka saja air boleh masuk dalam dia. Okay, bila air masuk dalam dia, jadi kapal tu akan tenggelam lah. Tapi air yang masuk tu tak adalah kena pada tentera-tentera yang mengawal kapal ni. Dia ada bahagian-bahagian dia. Okay, jadi bila dia nak naik balik, dia nak timbul balik, dia perlu keluarkan air tu, kurangkan air tu supaya kapal ni menjadi kurang tumpat daripada air. Itu cara pengoperasian kapal selam. Yang digunakanlah kita kat Malaysia pun kita ada kapal selam juga. Okey, itu cara-cara macam mana dia menggunakan konsep ketumpatan dalam kapal selam. Okey, jadi hari ini kita akan jawab latihan. Boleh tengok latihan awak. Okey, buka buku aktiviti. Tengok buku aktiviti muka surat 67. Tuliskan tarikh hari ini 21 September 2021. Okay, 21 September, aktiviti 5. Okay, jadi tadi cikgu dah bagi awak input lah pengetahuan. Bagaimana aplikasi ketumpatan ni berlaku dalam persekitaran kita. Jadi cikgu akan bagi awak masa sekarang 7.57, cikgu kasih masa 10 minit. Kita akan jumpa semula pada 8.7 minit. Okay, untuk awak jawab dulu soalan muka surat 67 dan muka surat 66. Ada dua latihan, muka surat 67 dan 66. Okay, tuliskan tarikh pada kedua-dua latihan tu 21 September. Okay, 10 minit dari sekarang awak boleh mula jawab. Macam exam ni nak jawab lah. Jawab dulu, nanti kita bincang jawapan. Bolehlah jawab latihan sambil sarapan ke, yang mana belum sarapan, boleh makan sambil jawab. Darwish, buku latihan Darwish, muka surat 67 dan 66. Cuba jawab dulu.
Cikgu dah siap. Okey. Mari kita bincang jawapan. Muka surat 67 dahulu, aplikasi ketempatan. Okay, jadi cikgu harap semua murid dah jawab. Okay, latihan ini. Okay, mari kita tengok. Aisyah telah memasukkan bola pingpong ke dalam akuarium. Okay, ini akuarium Aisyah. Okay, ada pasir, ada cengkeram. Kemudian bola pingpong yang Aisyah masukkan ni dia tidak tenggelam di dalam air. Dia timbul. Okay. Jawab soalan berikut nombor 1I, okay, 1 Roman. Okay, mengapakah bola pingpong timbul di permukaan air? Okay, Izatul Aisyah. Kenapa bola pingpong timbul di permukaan air? Kerana bola pingpong kurang tumpat daripada air. Izatul Aisyah, cikgu tak dengar suara awak. Kerana bola pingpong kurang tumpat daripada air. Kerana bola pingpong kurang tumpat daripada air. Kenapa dia boleh timbul? Kenapa dia kurang tumpat? Lama ni saya tak tahu ni nama. Muhammad. Okey, Aina Amani. kerana bola pingpong mengandungi udara dalam
Dalam bola pimpong. Okey, kerana betul lah jawapan Aina, kerana bola pimpong mengandungi udara. Okey, ni kan aplikasi dia. Jadi kita kena tahu kenapa dia boleh timbul. Memang kita tahu dia kurang tumpat. Tapi apa yang menyebabkan dia timbul? Kerana bola pimpong mengandungi udara. Awak tulis cantik-cantik. Tulisan cikgu dah tak cantik dah pakai komputer ni. Okey, mengandungi udara. Okey, kita sebab ini soalan aplikasi. Jadi kita mesti bagi tahu apa sebab yang menyebabkan dia kurang tumpat daripada air. Okey, soalan 2 Roman. Cadangkan satu bahan yang akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam akuarium Aisyah. Kenapa? Apa yang boleh tenggelam sekiranya kita masukkan dalam akuarium? Elina? Batu. Kerana batu lebih tumpat daripada air. Okey, batu. Okey, Ilfira ada jawapan lain tak selain daripada batu? Anggur. Anggur. Tapi takkanlah kita nak masukkan anggur dalam akuarium. Okey, bolehlah. Cengkerang. Boleh. Apa abang? Cengkerang. Kayu. Kita boleh kat situ batu. Kayu. Okey, batu boleh, kayu boleh lagi. Pasir. Tuli. Tuling. Ha? Pasir. Angkat tangan kalau nak jawab. Kita bukan angkat tangan, ni semua jawab. Macam mana cikgu nak panggil? Wafiq. Ahmad Hanif. Guli boleh. Okey, Ahmad Hanif. Dah. Iman Muhammad Rizki. Sabun. Sabun. Okey, bolehlah. Tapi kita kenalah cari sesuatu jawapan yang logik. Kita nak masukkan dalam akuarium. Takkan awak nak masukkan sabun? Takkan nak masukkan pemadam dalam akuarium? Kita kenalah bagi sesuatu yang logik lah. Kita nak masuk dalam akuarium. Kalau awak cakap batu hiasan ke, pasir ke, okey, cikgu bolehlah terima. Takkanlah kita nak masukkan pemadam. Kan ikan awak makan pemadam tu kan, tercekik dia. Mesti logik ikut situasi. Jangan jawab merepek. Okey, memang betul. Semua tu memang akan tenggelam. Tapi mesti jawapan tu logik dengan situasi. Okey. Jadi jawapan yang cikgu terima kat sini, awak kalau tulis batu perhiasan, awak tulis cengkerang, awak tulis pasir, cikgu terima. Selain daripada tu, saya takkan terima jawapan tu lah. Jangan letak merepek-merepek. Ubi kentang lah. Takkan awak punya nak makan ubi kentang. Okey. Tulis kat situ. Saya cakap jawapan yang sesuai dengan akuarium tu. Buat apa nak masuk duit shilling dalam akuarium? Ada ke orang hiasan akuarium tu duit shilling? Okay, ni jawapan kat sini cikgu terima batu, pasir, batu perhiasan lah. Batu tu perhiasan, pasir ataupun cengkerang. Selain daripada tu anggur ke, buah lemon ke apa semua saya tak nak terima. Okay, contoh kat sini batu kerana batu lebih tumpat daripada air. Siapa yang buat merepek-merepek tu, tulis nasi ke, tulis sabun ke, padam. Mesti ikut jawapan tu sesuai dengan situasi. Dia minta akuarium. Takkanlah kita nak masukkan sabun dalam akuarium ikan. Inilah kemahiran menjawab soalan sains yang awak kena kuasai. Lepas ni awak pergi tahun 4. Soalan macam ni lah yang awak jumpa. Tahun 4 bukan awak pergi jumpa soalan padankan, isi tempat kosong, warnakan lagi. Dah tak jumpa dah soalan tahun 4 macam itu. Soalan macam ni lah. Jadi kenalah soalan jawapan kita tu logik sesuai dengan situasi. Jangan main jawab, main tulis saja. Memang betul tapi kurang tepat. Nanti tak ada markah. Sains ni susah sikit nak bagi markah. Sebab dia fakta. Jadi kena fakta yang betul lah. Okay, soalan nombor 2. Perhatikan gambar dan lengkapkan ayat di bawah. Okay, pelampung keselamatan dapat menyelamatkan nyawa kerana
Kenapa kita boleh guna nama dia penampung keselamatan? Okay, Iris Afrina. Pelampung keselamatan mempunyai udara dan kurang tumpat. Okey, kerana pelampung keselamatan bukan mempunyai, mengandungi udara. Okey, tulislah kerana pelampung keselamatan mengandungi udara. Mengandungi udara di dalamnya. Dan menjadikan ia kurang tumpat daripada air. Tulis jawapan awak kemas-kemas. Kalau dah tulis ke bawah tu, awak tulis baik-baik, cantik-cantik. Darwish dah tulis, Darwish. Dah siap. Okey, kita tengok latihan muka surat 66. Okey, ini. Dah siap. Ya. Tengok latihan muka surat 66. Banding beza ketumpatan. Patutnya saya bagi latihan ni pada minggu sebelum cuti. Tapi saya pun tak perasan latihan ni. Tak apalah, dia sama je dengan aplikasi ketumpatan. Okey, baca arahan rajah di bawah menunjukkan perbandingan ketumpatan beberapa jenis objek dan cecair di dalam sebuah bika. Okey, kalau kita tengok bika ni, dekat sebelah sini yang saya bulatkan ni ada 3 jenis cecair. Sirap, air dan minyak. Okey, daripada lapisan ni kita dah boleh buat satu pemerhatian tentang ketumpatan antara ketiga-tiga jenis air. Okey, air sirap berada pada paling bawah bika ni. Kenapa dia berada paling bawah? Kenapa bukan kat atas? Kat tengah ke? Ada jawapan? Nuha mana Nuha? Tak tahu. Samalah macam mana objek, cecair ni pun dia ada ketumpatan. Okey, air sirap ni berada pada dasar bawah sebab dia lebih tumpat daripada air. Air sirap ni kan dah campur warna merah, kita dah letak gula dalam dia. Jadi ketumpatan dia dah berubah. Sebab tu air sirap dekat bawah, dia lebih tumpat daripada air. Manakala minyak berada paling atas sebab dia kurang tumpat daripada air dan daripada sirap dengan air. Sebab tu dia duduk paling atas. Faham? Okey, ini perbezaan ketumpatan antara ketiga-tiga cecair. Okey, kemudian dalam bika ni kita ada gabus, ada blok mainan dan juga buah anggur. Okey. Soalan 1 Roman. Nyatakan pemerhatian kamu terhadap gabus. Apa yang kita nampak pada gabus ni? Angkat tangan, cuba tekan butang angkat tangan. Elina, balik-balik orang sama jawab. Gabus. Gabus timbul. Gabus timbul di permukaan
minyak. Apa yang kita nampak lah, dia timbul. Jadi kita tulis kat situ. Gabus timbul di permukaan minyak. Dah itu je. Bukannya kita kena fikir lain-lain pun. Pemerhatian ni kan apa yang kita nampak. Awak nampak dia timbul. Awak tulis je lah gabus timbul. Pun boleh. Dah. Kalau nak panjang sikit tulis gabus timbul di permukaan minyak. Okay, awak kena ingat pemerhatian ni apa yang kita nampak, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar. Semua tu pemerhatian yang menggunakan 5 deria. Daripada darjah 1 kita dah belajar pemerhatian ni. Okey, baru soalan nombor 2 Roman. Apakah inference kamu terhadap gabus? Inference ni sebab kenapa gabus tu timbul dekat permukaan minyak? Apa inference kita? Kerana gabus mempunyai rongga udara. Boleh. Betul jawapan Ahmad Hanif. Kerana gabus mempunyai rongga udara. Rongga udara lah sebab dia berlubang-lubang kan. Sebab tu udara boleh berada dalam gabus tu. Okay, kerana gabus mempunyai rongga udara. Okey, soalan 2, 1 Roman. Okey, sekiranya kunci dimasukkan ke dalam bika, ramalkan kedudukan kunci yang betul dengan menandakan X pada rajah di atas. Okey, sebelum tu kita kena faham dulu gambar rajah ini. Okey, sekiranya dalam bika ini hanya ada air sahaja, air sahaja. Kalau kita masukkan buah anggur dalam air, buah anggur ini timbul atau tenggelam? Tenggelam. Tenggelam. Okey, kalau dia air saja. Okey, kalau dia air saja, buah anggur itu akan tenggelam. Tapi bila dalam bika ni ada air sirap, buah anggur ni dia timbul pada permukaan air sirap. Betul? Betul. Buah anggur ni objek pepejal yang mampat yang tak ada udara dalam dia. Okey, tapi bila dalam air sirap ni dia timbul kerana air sirap ni telah berubah ketumpatan dia. Cikgu dah bagi tahu awak dalam air sirap ni dah ada warna-warna merah dan ada gula. Jadi ketumpatan dia dah berubah sebab tu buah anggur ni timbul. Okey, sekarang soalan ni dia tanya kalau kita masukkan kunci ke dalam bika yang ada 3 jenis cecair ni. Okey, kat manakah kedudukan kunci ni? Tenggelam. Kat gabus. Dekat gabus lagi. Tenggelam. Lagi. Cuba awak tengok cikgu tadi kaitkan dengan buah anggur ni. Buah anggur ni kalau air biasa dia memang tenggelam. Tapi bila ada 3 jenis cecair, dia timbul dekat permukaan air sirap. Kalau kita masukkan kunci ni mampat ni. Tak ada ruang udara, tak ada udara dalam dia. Jadi kalau kita masukkan kunci dalam ni, kat mana kedudukan kunci? Bawah sekali. Ketiga. Bawah sekali. Okay, 3 Arif ni memang tak nak jawab. Dekat sirap. Dekat air sirap. Kunci ni akan berada dekat permukaan air sirap. Itu jawapan dia. Kan cikgu dah bagi awak tadi clue. Buah anggur ni boleh timbul dekat air sirap. Samalah keadaan dengan kunci ni. Walaupun dia berat, lebih berat daripada buah anggur. Tapi air sirap ni ketumpatan dia dah berubah. Sebab tu buah anggur ni boleh timbul. Jadi samalah kunci. Kalau kita masukkan kunci dalam ketiga-tiga jenis cecair ni, dia akan timbul pada permukaan air sirap. Jadi awak tanda X ni dekat permukaan air sirap. Darwish buat Darwish jangan tengok aja laptop. Dia tak buat apa pun.
Okey, berikan inference kamu bagi jawapan di atas. Kenapa cikgu cakap kunci tu berada pada air sirap, permukaan air sirap. Dia tak tenggelam pun ke dasar bika. Kenapa? Dia lebih tumpat. Okey, bila awak jumpa perkataan inference ni, inference ni kita perlu jawab dengan menggunakan perkataan kerana. Tak boleh kita cakap tak boleh cakap lain-lain lah. Kita dah buat pemerhatian dah, kita dah tandakan pemerhatian kita dekat atas. Jika dia berada kat permukaan air sirap. Jadi bila nak buat inference, kita kena guna perkataan kerana. Kerana air sirap, bukan air sirap lah, kerana sirap. Kerana sirap lebih tumpat daripada kunci. Kerana sirap lebih tumpat daripada kunci. Okey, soalan nombor 3. Lengkapkan ayat di bawah. Soalan 1 Roman. Objek dan cecair yang tempat kosong daripada air akan timbul di permukaan air. Objek yang macam mana yang akan timbul dekat permukaan air? Gabus. Bukan gabus. Sekarang kita nak cerita, nak buat kesimpulan ni. Objek dan cecair yang apa? Daripada air akan timbul. Minyak. Belum mainan. Kurang tumpat. Ya, kurang tumpat. Objek dan cecair yang kurang tumpat. Bukan nak cakap objek mainan ke apa lagi. Okey, kurang tumpat. Okey, mana-mana objek yang kurang tumpat, cecair yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Samalah dalam gambar raja tu minyak. Minyak kat atas permukaan air timbul. Sebab dia kurang tumpat daripada air. Okey, 2 Roman. Objek dan cecair yang apakah daripada air akan tenggelam? Lebih tumpat. Lebih tumpat. Okey, kat sini tuliskan jawapan awak lebih tumpat. Okey. Objek dan cecair yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Okey, dah? Dah. Dah. Ni Isyad tengah tulis. Dah. Dah. Okey, jadi itu saja untuk aktiviti latihan sains hari ini. Okey, jadi awak perlu betul-betul fahamkan konsep ketumpatan ni dalam kehidupan seharian. Memang awak selalu guna pun pelampung tu. Jaket keselamatan kalau awak naik bot lah, contoh ada yang dah pergi Langkawi ke, naik bot. Biasanya pemandu bot memang akan bagi kita jaket keselamatan dan awak perlu pakai. Janganlah tak pakai jaket keselamatan bila naik bot. Naik feri ke, pergi Langkawi ke nanti, sila pakai jaket keselamatan tu. Sebab sekiranya bot tu terbalik ataupun bot tu karam dekat dasar laut, awak timbul lah. Tak adalah awak pun sama-sama karam dengan bot tu. Selamatlah nyawa awak. Sebab tu nama dia jaket keselamatan. Perlu pakai. Sama juga kalau mandi dekat waterpark ke. Sekarang waterpark pun tak buka lagi. Pergi Legoland ke apa ke. Okay. Pergi mandi laut ke. Sila pakai pelampung. Supaya kita dapat selamatkan diri kita sekiranya perkara yang tak diingini berlaku. Okay. Contoh kalau pergi kat restoran terapung kat pongpong laut tu. Daripada JT tu pun kena ada bot kan yang bawa ke restoran terapung tu. Jadi kalau dia bagi, dia memang akan sediakan jaket keselamatan, awak pakailah siap-siap.
pakai siap-siap supaya apa-apa terjadi pun awak akan selamat. Okay, saya tak ada pengalaman lah. Tapi kawan-kawan saya yang mengajar dekat negeri Sarawak, bila jalan utama untuk dia sampai ke sekolah dia menggunakan boat, speedboat lah, boat laju. Jadi memang mereka akan pakai jaket keselamatan sebab sungai kat Sarawak ni sangat besar dan luas, panjang. Jadi dia pakailah jaket keselamatan sebab banyak, kalau kita tengok kat negeri Sarawak ni banyak kes boat, kapal yang terbalik, yang karam. Jadi bila kita pakai jaket keselamatan ni, kita bolehlah lagi timbul dekat permukaan air dan bolehlah bergerak ke darat. Okay. Jadi ada apa-apa soalan tentang aplikasi ketumpatan dalam kehidupan seharian? Tak ada. Okey, kalau tak ada tak apa. Ikuti saja untuk aktiviti hari ini. Dah pukul 8.30 dah. Jadi minggu depan cikgu akan bagi satu lagi projek PPD untuk unit 7. Okey, ada satu projek PPD. Minggu sebelum ni unit 6 cikgu dah kasih projek PPD buat tabung shilingku. Ada beberapa 14 orang yang hantar pada saya. Yang lain semua tak hantar. Okey, jadi untuk unit 7 ni pun ada satu projek PPD yang saya akan arahkan untuk awak buat pada minggu depan. Okey, tempoh masa dia sama 1 minggu. Masih benda yang sama juga, perlu rakam dan hantar pada saya. Okay, siapa yang berjaya hantar, memang awak akan dapatlah. Bukan dapat hadiah aja daripada saya, dapat TP tu. Okay, bila kita buat projek tu, kita akan dapat band 6, tahap pencapaian yang tinggi lah. Dapat TP 6. Okay, maksudnya awak memang betul-betul aplikasikan ilmu yang awak terima. Okay, buat projek. Jadi minggu depan, tak ada sesi Google Meet, awak hanya akan jawab soalan dan juga siapkan projek tu. Okay, minggu depan saya akan bagi arahan lah tentang projek. Jadi saya harap awak boleh bersedia lah dan saya mengharapkan lebih ramai murid yang boleh hantar projek. Okay, boleh buat projek tu dan hantar. Okay, itu saja daripada saya hari ini. Kita jumpa pada insyaAllah minggu depan untuk buat projek. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.